di dalam kita mengadapnya 5 kali dalam sehari, baik pada siang hari maupun pada malamnya, insyaAllah. Dan ini telah mula berwaktu malam, iaitu maghrib, sehingga menunggu isyak pun alhamdulillah kita mengambil masa kita berdiam seketika hingga menunggu isyak. Minta Allah sebelum kita tidur, maka kita memanfaatkan masa ini bagi memenuhi apa dia makanan rohaniah kita ataupun ilmu, bagi mendapat cahaya untuk kita melangkah dalam kehidupan ini, seperti pedoman, pedoman apa? Pedoman dalam mengapai mana yang satu perintah Allah, mana satu adalah larangan Allah. Alhamdulillah. Maka bersambunglah kita pada malam ini insya-Allah, yaitu ayat yang ketiga. Bukan ayat yang kedua, Yasin dan satu malam. Wal Qur'anil Hakim, satu malam. Wow, sahaja 35 minit, 7 minit setengah Al-Quran. Saya ingat lagi mengenai wow sahaja kan, wal Quran ni. Baik, yang ketiganya, ini yang mungkin kasih, insyaAllah. Baik, wal Quranil Hakim, wal Quranil Hakim. Saya tak baca lah, boleh kita habis maka baru kita baca kan. Ini 12 ayat. Wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Jadi minggu lepas tu saya beritahu juga inna ini memberi makna sesungguhnya, dan setiap barang yang sumpah daripada Allah, kita yang bersumpah mesti ada jawab dia. Demi Allah, demi itu perkataan sumpah. Kalau dalam bahasa Arab itu Allah tu benda ataupun nama yang disumpahkan. Kita bersumpah dengan apa? Nama Allah. Itu maksudnya. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah jawab sumpah. Apa kita bersumpah? Demi Allah, saya buat, saya tak buat. Itu. Dan yang keempatnya ada dia bah. Alatnya ayat. Wow, alat sumpah dia kena ada. Kalau kita kata Allah, itu tak betul. Itu sebut lafaz jalalah. Ada wow, ada wow. Ada 4 ya. Wow, ta dengan ba. Wallahi, billahi, tallahi. Semuanya bagi bawah. Semuanya kena bagi bawah. Kalau wallahu itu tak ada, itu bukan kira sumpah. Itu Arab ni dia main baris. Kalau wallahu bermula dan bermula nama Allah, itu maksudnya. Maksudnya waw permulaan. Kalau wallahi, Arab macam ni. Nak sumpah lah apa dia? Jadi inna ada jawab. Yang Al-Quran, demi Quran yang bijaksana, yang penuh kukuh, hikmah di dalamnya. Innaka, kita katakan innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kau wahai Muhammad adalah dari kalangan rasul yang diutuskan, seperti nabi-nabi terdahulu. Tak ada lebih, tak ada kurang. Lebih ada. Bahawa Nabi adalah sayyidul mursalin, penghulu sekalian Nabi. Itu dia. Jadi bagi pihak Nabi itu tak perlu rasa ragu. Kenapa? Mana tengok mampu mau ada tentang aku, jangan bagi ragu. Dan bahkan kamu daripada orang yang diutuskan. Yang kedua adalah untuk kafir musyrikin. Untuk kafir musyrikin maksudnya apa? Maksudnya apabila dalam Arab ni, kalangan masyarakat Arab, kalau bersumpah ni dia suatu yang serius. Apa-apa pun. Jadi Nabi kita mendatangkan ayat ni, perkataan sumpah.
dengan naluri bahasanya, mereka akan ambil perhatian. Apa? Innaka laminal mursalin. Betul ni. Nak suruh macam tu je Allah nak campak dalam hati kaum musyrikin di Mekah pada zaman Nabi hatta sekarang ini. Nabi diutus ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim ni innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim ni maknanya yang berada kau ni Nabi yang diutus, keberadaan kau ni di atas jalan yang lurus, jalan yang betul, iaitu apa? Islam. Islam Nabi bawa. Islam. Yang kita yang Islam dah macam mana? Itu nasihat mustaqim. Kalau kita yang Islam dah, kita ikut. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Duduk ikut jalan yang betul-betul dalam Islam. Kalau kita dah Islam dah, pikirannya kan, kita yang dah Islam dah macam mana? Yang Nabi berdakwah ni ala siratil mustaqim, ialah Islam. Daripada anutan-anutan lain. Sebab di Mekah ni dia ada yang menyembah berhala, dia ada yang tidak ada apa-apa sembahan, hatta tak percaya pun pada hari kebangkitan. Kata hidup mati. Wa ma hadhihi hayatud dunya illa namutu wa nahya. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hidup dan mati sahaja. Itu antara kehidupan ataupun kebahagiaan di Mekah. Bagi Yasin ini dia lengkap. Okey. Ala siratul mustaqim, di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, iaitu Islam. Islam. Innaka laminal mursalin, di atas jalan yang mustaqim, yang lurus, yang benar, iaitu Islam bawa. Jadi kita pula macam mana? Kita Islam, Islam, tapi tak apa-apa, tak boleh lah. Bila sebut kata Islam, kita nak tahu apa dia Islam nak hukum. Berharap ayuh jahiliah dulu, ayuh nak masuk Islam. Nanti apabila dia sebut Islam pun dia faham. Kita pula mudah tengok Islam, kita tak tahu apa nak buat dengan Islam. Sebab jadi namanya Islam, awak memang payah nak terima. Sebab dia faham makna Islam. Islam ni penting. Tapi kita mau apa? Dia ada lagi. Terima syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Qamis salah. Dua salat juga. Salat Al-Quran. Wa ita'iz zakah. Wa zakah. Shaum Ramadan. Tak perlu pula lagi Allah. Wa hajjul bait dan menunaikan haji. Dia Allah ni. Memang hatta berharap mandi sekali pun saya nak terima. Kalau tapi kalau dia terima, itu sebab itu dia kata apa yang kita kan. Jadi ala siratil mustaqim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Itu maksudnya. Dan pada ayat lain Allah mengatakan wa innaka latahdi. Allah nak memperkuatkan Nabi. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi latahdi ila siratil mustaqim. Memang sememangnya memandu, menunjuk manusia ini kepada jalan yang lurus, jalan Islam. Apa dia? Siratillah, iaitu jalannya Allah. Jalan punyanya Allah. Islam Allah. Allah memperkenalkan. Mana dari Allah memperkenalkan Islam? Kalau yang terti bahasa ni Nabi Muhammad dia bawa Islam. Inna din, sesungguhnya agama di sisi Allah. Inna dina indallah. Din untuk kita naik tekok ni. Pegang. Al-Islam. Itu jawab dia. Itu jawab dia. Mudah kan? Mudah. Islam. Siratillah, jalan Allah, yaitu siratillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah cakap macam tu. Jalan Allah yang punya, yang ada
dia kepunyaan dia langit dan bumi. Baru betul kita nak pegang kan. Apa? Punya apa? Nabi Muhammad dia. Kita hebat lagi. Ini siratul mustaqim. Mustaqim. Siapa dia punya siratillah. Jalan ni Allah. Allazi yang mana lahu baginya as-samawati, sama ke satu dia pun wal ardh. Orang boleh-boleh kata. Betul ni kita subhan. Maka Islam. Kalau dia kata aslim taslam. Terimalah kamu selamat. Betul. Baik, yang kedua. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Yang tetap di atas cara yang lurus, iaitu agama Islam kan, kalau kita mahu tadi. Baik. Tanzil al-Aziz al-Rahim. Tiba-tiba dari Tanzil al-Aziz al-Rahim. Dalam Arab punya perbahasan tata bahasa panjang sekitar sini. Tanzil al-Aziz al-Rahim. Ada yang ambil mudahnya, kaitannya. Sebab apa? Inna ala siratil mustaqim dari Tanzil al-Aziz al-Rahim. Begitu kan? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Menasihati. Betul. Betul. Katakannya di sini Allah Subhanahu wa taala apa nama? Nak mengatakan di sini ialah apa dia penurunan. Penurunan tu. Ini terjemah ni kali itu terjemah makna dah. Terjemah makna dah. Kalau itu nak terjemah secara harfi dia agak sulit. Sebab apa? Sebab kita punya daya, bukan gaya bahasa, daya. Gaya bahasa ada gaya bahasa. Kita boleh olah. Tapi daya bahasa, maksudnya kekuatan sastra dia ni tak boleh nak lawan untuk kita nak terjemah secara direct. Daya kuat bahasa Arab tinggi, dia boleh Tanzil al-Aziz al-Rahim. Tanzil al-Aziz al-Rahim. Baik, sebut kata bahasa Arab kan. Dia ada bahasa Arab satu sebutan dia. Dia mempunyai rangkaian 5 kata. Dalam Quran, ayat yang paling, kalimah yang paling panjang. Kalimah, satu kalimah, tetapi makna dia panjang, mempunyai 5 makna. Satu perkataan ada 5 makna. Makna pula bukan yang asal, makna yang bercantum, tetapi dalam satu kalimah. Fa'asqainahum. Okey, sebutkan. Fa'asqainahum. Kata nafas. Tapi terjemahan dia, maka kami meminumkan kamu-nya. Maka kami meminumkan kamu akannya. Fa'asqainahum. Maka kami meminumkan. Asqal itu tak asqal. Nah, okey, 5. Asqalna ilmu kita kena sebut perkataan. Tapi Arab kompetkan satu. Fa'asqainahum. Itu dikeluarkan oleh ahli bahasa. Saya ambil itu. Tanzil al-Aziz al-Rahim. Tanzil al-Aziz al-Rahim. Bagaimana satu Al-Quran yang diturunkan, Al-Quran al-Hakim itu menyatakan di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan, maksudnya bermakna irsal. Tanzil ni bermakna irsal, mengirimkan. Bukan makna menurunkan. Tanzil itu bermakna irsal, menurunkan. Itu maksudnya Al-Quran irsal. Itu maksudnya. Tanzil Al-Quran bermakna irsal.
Okey, maksudnya ayat nazzalallahu zalika tanzilan. Maknanya Allah menurunkan Al-Quran itu secara tanzil aziz. Penurunan, suatu penurunan daripada Allah. Bukan bermaksud dua sekaligus siaran. Ya, suatu penurunan. Al-Quran itu suatu penurunan daripada Allah. Jangan turun mengikut keadaan, mengikut wakil, mengikut keadaan yang berlaku. Itu dia cakapnya. Maksudnya dia akan turun sampailah pada ayat yang terakhir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Azizi Ar-Rahim. Okey. Al-Quran itu suatu penurunan daripada Allah ni. Al-Aziz. Al-Aziz ni yang maha perkasa, ya. Maha perkasa, maha kuasa, perkasa sebenarnya. Maha kuasa, maha perkasa. Maha perkasa ni maksudnya mimman khalafa ataupun muntakim mimman khalafa. Maknanya Allah perkasanya Allah ini, Allah boleh ambil balas, boleh ambil tidak balas pada setiap sesiapa sahaja yang khilaf dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi dia. Aziz. Aziz ni maknanya kuasa, boleh buat, boleh buat. Ar-Rahim, yang maha Rahim, menasihani, penyayang kepada mereka yang mana mengikuti apa yang terkandung dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Ikan untuk membawakan Tanzil al-Aziz Ar-Rahim. Tanzil al-Aziz Ar-Rahim. Itu maksud dia. Boleh kan? Al-Quran al-Hakim yang dalam dengan mustaqim ala siratal mustaqim. Tanzil al-Aziz Ar-Rahim. Baik, seterusnya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira qauman ma. Ini pun ayat yang mana agak apa dia? Pening juga. Apa dia? Ni pakar-pakar pengolah bahasa. Dia panggil la mahalla laha minan i'rab. Ya, kita pergi kepada makna. Jadi maknanya apa? Maknanya dengan kau yang diutuskan sebagai Nabi, wahai Muhammad, kau yang diutuskan sebagai Nabi, dan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Menasihani, yaitu Maha Perkasa untuk membalas pada mereka yang enggan menerima Al-Quran itu, dan menasihani kepada mereka yang menerima ajaran daripada Al-Quran itu. Dan semua itu litunzira, untuk kau memberi peringatan dan arahan. Maksudnya litunzira, beri peringatan kaum kepada kaum, iaitu kepada siapa? Kepada penduduk Mekah pada masa itu. Ma unzira aba'uhum. Okey, apa seperti mana peringatan itu, seperti mana yang diberi peringatan kepada nenek moyang mereka terdahulu. Fahum ghafilun. Mereka dalam keadaan ataupun mereka itu dalam keadaan lalai, berstatus lalai. Mereka itu daripada mengenali Tuhan yang sebenar. Itu ghafilun. Pernah tu hidup pada tahap kemuncak jahiliyah. Itu maksudnya. Baik, di sini ma sahaja ni dia ada dua makna besar. Satu makna itu zero, supaya engkau memberi peringatan wahai Nabi, seperti peringatan yang diberi kepada ayah-ayah nenek moyang. Satu ahli tafsir mengatakan. Satu lagi yang mengatakan ma itu makna tidak. Maksudnya supaya engkau memberi peringatan kepada kaum yang tidak diberi peringatan pada ayah-ayah mereka dulu. Betul ni. Sebab apa? Sebab kali ikut susu jalur kaum Arab ni, dia
susu jago dia daripada Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar bersama dengan Nabi Ismail. Itu mula-mula sekali Mekah. Lepas tu tempatlah punca kehidupan, iaitu air Zam-Zam. Lepas tu perjalanan menuju Mekah ini sebenarnya bukan tempat persinggahan, tetapi dia laluan sebab dia lembah, tapi tak buat persinggahan. Kerana timbulnya air Zam-Zam di situ, maka kabilah dapat bawa air. Air duduk, minta izin untuk duduk juga daripada kaum Jurhum yang datang dari Yaman. Maka mereka minta izin. Sebab air ni punyanya siapa? Punyanya Hajar dan Ismail. Tak izin, maka duduk sikit. Tiba Nabi Ibrahim datang dan menjenguk anak bini dia daripada berhijrah. Maka dia tengok ada kehidupan. Maka Nabi Ibrahim pada masa itu sudah besar. Pada tahap dia ni boleh berkahwin. Maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada Nabi Ismail, A'abibuhum, berkahwilah dengan mereka. Maksudnya buatlah hubungan. Hubungan apa dia panggil? Dalam bahasa Arab berkata musyawarah. Musyawarah kita ni, bila kita kata kahwin lah, apa kita panggil? Besan lah, besan. Kita sikit yang berbesan. Berbesan lah. Bergaul. Kata Arab asal di situ. Arab sebenarnya satu lidah atau satu bahasa yang bercampur dengan bahasa Syami, bahasa Semitiknya, bahasa bercampur. Tapi dalam bercampurnya bahasa Arab dengan bahasa Semitik ni kan, keturunan bahasa asal ini lebih banyak terkandung di dalam bahasa Arab itu sendiri. Kata bahasa. Sebab bahasa Hebrew, bahasa Ibani Israel ini banyak ada mirip dengan bahasa Arab. Sanah pun dia panggil Shanah, Washanah, awal tahu. Kalau panggil Wasusana, Salam dia panggil Shalom. Sangat mirip. Tetapi disiplin bahasa adalah kuat oleh bahasa Arab ini. Itu dia. Baik. Bila bergaul, Nabi Ismail pun melahirkanlah keturunan. Sebenarnya Nabi Yaqub, Nabi Ishaq ni adik-beradik satu ayah dengan Nabi Ismail. Nabi Ishaq, Nabi Ismail. Saya akan tunjukkan ni. Dia cakap ma'udhira abaruhum. Nabi Ishaq keluar dari Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub ni dah lahirnya keturunan Bani Israel, iaitu 12 anak dia kan. Wasa bila Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa. Ini dia. Ini tak putus. Selalunya diganti Nabi dengan Nabi, Rasul dengan Rasul. Tetapi Nabi Ismail tidak ada Nabi. Terus pada Nabi akhir zaman itu. Khatamul Anbiya wa Mursalin. Orang akan tanya, Ustaz, macam mana ada di kalangan bahasa kalangan Arab ada empat Nabi berdarah Arab, iaitu Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi kita ada. Tapi susu jago ni datang daripada mana? Itu kena kaji. Sebab kalau ikut kita ada satu skala besar, kita panggil Syajaratu Al-Anbiya, pokok Nabi-Nabi yang Rasul ada. Dan cakapnya di sini daripada Abdul Muhammad Habatam, tidak ada Nabi ya, tidak ada Nabi. Atas sebab inilah mereka setengah-setengah ulama mengatakan, apakah kedudukan ayahanda dengan bonda Nabi? Ayahanda dengan bonda Nabi. Di situ ada 3 pendapat. Satu pendapat kata sebab mereka utamanya begini. Maka ada pendapat kata mereka pendapat jemaah. Dan yang ketiganya tawakkul. Tawakkul ni maknanya serah kepada Allah. Tak boleh nak pergi kata boleh. Begitu. Begitu. Baik. Itu zero. Supaya
Allah memberi peringatan. Kaum itu penduduk Mekah. Mana tidak diberi peringatan. Ayahnya mereka, fahum ghafil, mereka telah lalai sana. Sehingga mereka ini berada dalam kehidupan jahiliah yang amat tegang. Ini maksudnya ikut dan campur nasab. Tetapi dalam ikut dan juga tadi ada satu kumpulan yang mana begitu memelihara tradisi dia, tapi tidak penuh. Kalau ada keluarga yang mana jaga sangat nasab, maka dia akan memelihara nasab dia daripada nasab yang mana hasil daripada bukan pernikahan. Dia ada yang tak minum tapi bercampur. Sebab itu di Mekah ni ada yang masih beragama Ibrahim. Maksudnya milah Nabi Ibrahim. Tapi hanya tidak kesan-kesan yang sikit. Ada yang terus menyembah berhala. Kenapa penduduk Mekah duduk di padang pasir tiba-tiba menyembah berhala yang asalnya adalah Baitullah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Betul. Mekah kan dia tak faham. Dia bukan macam Madinah, ada sawah padi, ada pokok kurma. Malah tak hidup situ. Hidupnya ialah perniagaan. Apabila perniagaan begitu, dia pergi bukan jauh-jauh, bukan dekat-dekat jauh. Dia pergi ke Syam. Syam pada masa itu bukan Syria sekarang. Dia adalah Rom, jadi Rom. Jadi Rom itu suatu bangsa yang maju. Di situ ada masnafah, di situ ada Tuhan-Tuhan macam-macam. Selain daripada bawa hasil perniagaan, dia orang bawa akidah, dia orang bawa cerita-cerita Tuhan-Tuhan, hatta bawa berhala daripada Batu Marmar yang mana tidak ada nama pun di mana, di Mekah. Di Marmar cantik, di Tuhan bagus ni. Di situ dah diperkenalkan apa nama? Diperkenalkan berhala. Apa dibaca? Kenapa jadi banyak hasil daripada perniagaan? Ini ada Tuhan hujan, pemangku, Tuhan peperangan, macam-macam Tuhan. Dah sekali 300 lebih. Itu yang menganut apa? Yang tak menganut apa-apa, buat juga hidup. Tapi mati. Rasul Yasin lah bahasa yang dikata malam awalam yaral insan kan apa ni? Kata wahai Muhammad, dia bawa keturunan. Lepas tu ulang dia kebuk dah. Dia hancur-hancurkan. Wahai Muhammad, adakah betul Tuhan bulan yang sudah gemuk ni? Dia boleh campur itu balik. Ya. Enggak. Dia berlagih kan. Maka Allah ikutkan. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Adakah insan masuk orang yang berhujah dengan Nabi itu, dia pandang apa tu, dia berpendapat anna khalaqnahu min nutfatin, bahawa kami sebenarnya buat ciptakan dia daripada air mani ya. Tu air mani itu supaya kita faham. Kita sekarang dah faham dah. Embryo kecil lagi. Fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia jadi khasim, boleh nak lawan aku boleh. Banyak kita akan lalui. Semua yang berkait dengan akidah. Jadi, baik. Jadi di sini persoalannya ma'udhira aba'um, tidak diberi peringatan kepada ayah-ayah mereka. Sehingga jahiliah, jadi tak tahu apa lah. Sehingga tak tahu apa lah. Itu. Baik. Mengambil iktibar daripada sini, tiba-tiba saya terfikir tahap jahiliah dia orang ni sampai ada yang sa'i kata sambil tak berpakaian, tak pakai ihram, pakai kulit yang original. Bahkan dia orang bukannya lelaki dan perempuan, maksudnya bukan lelaki adalah golongan berzina. Maka dikatakanlah di sini orang yang transgender ya, mudah dia jawab. Aku pergi di Mekah, bawa apa yang tak kenal apa-apa pun. Maka
Alhamdulillah jawapan seumpama ini ada orang alim yang mana jawab menyebabkan bagi pihak yang benar. Nak heran apa dia macam itu. Dia tahu pakaian juga. Zaman jahiliah dulu tak pakai pakaian elok. Tak pernah mesti. Jadi cabaran macam ni jangan sesekali dibuat dia menunjukkan kejahilan yang nyata. Cukuplah dengan apa yang Allah beri peringatan untuk kita ambil iktibar. Bukan kita mencabar Allah dengan demikian. Betul. Kalau kita mencabar dengan demikian, apabila terkena, barang sudah tak dapat ditolak lagi dah. Barang tak dapat ditolak lagi dah. Itu dia. Baik. Kita pergi lagi. Apabila begini, dia panggil zaman fatrah, zaman utuh Nabi yang diutuskan. Utus Nabi yang diutuskan. So bagaimana persoalan agama Arab dahulu? Macam mana? Itu kena buka persoalan itu. Persoalan itu macam mana? Maksudnya apa nasib? Sebab daripada Nabi Ismail dia punya tarikh dia Nabi Ishaq, belum Musa, belum Nabi Sulaiman tu. Apa nasib dia nak? Satu kajian ilmiah kena buat kat sini. Memerlukan buku-buku sejarah yang kualiti untuk kita tapis tengok apa persoalannya. Baik. Jadi apabila sampai tahap Kota Mekah ni dah tak tahan dah kehidupan betul-betul dah lari lamai daripada mengenali Allah yang sebenar, Tuhan Kaabah, Tuhan Kaabah yang mana ditutup oleh segala jenis berhala. Maka Allah turunkan Nabi kita, Nabi yang paling hebat, ikhlas, untuk nak menghapuskan pahaman jahiliyah, pahaman menyembah berhala dan sucikan balik Masjidil Haram, Kota Mekah ni. Berbudu segala Nabi. Litunzira qawman ma unzira aba'ahum fahum ghafilun. Metode ghafil maknanya lalai langsung, tak kenal langsung daripada Nabi Allah. Itu maksud ini. Baik. Apabila begitu, bukan orang Yahudi tak ada, bukan orang Nasrani tak ada. Ada. Maksudnya di sini pendeta Yahudi tetap ada di Mekah, tapi minoriti. Pendeta dia Nasrani, agama Nasrani pun ada di Mekah, tetapi minoriti. Contohnya siapa? Apabila Nabi, awal-awal Nabi kita mendapat wahyu kan, masa itu Nabi kita dah berkahwin pun dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kan? Apabila Nabi bersuluk di Iraq, maka malam yang ketentuan Allah kan berjumpa dengan Jibril alaihi salam, kan? Jibril alaihi salam, maka apa? Nabi Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Apa Nabi berjumpa takut jumpa dengan isteri tercinta, beritahu kata tak ada guna bila kau Nabi kau suamiku selalu buat baik, macam kan hadis dari Bukhari. Mari aku bawa kau. Gimana pergi jumpa sama apa nama? Pak saudara pada Khadijah, Sahabat bin Malik. Warakah Sahabat tu mana berjudi? Warakah. Baik, Warakah ni Arab, tetapi dia memahami agama Nasrani kan. Dia baca, dia tak tahu dah. Bila dia kata macam tu, yang berjumpa dengan suami kau ni Khadijah bukan cara-cara. Ini namus. Dalam kitab ni namus. Dalam kitab Allah, Jibril kata, demi Allah, jika sekiranya aku ni muda lagi, aku akan ikut lagi ni Nabi tu. Tapi di Mekah ni dia macam-macam amal tu. Tetapi majoritinya adalah Abu Jahal dan cucu-cucunya. Itu menerima qauman ma menerima boleh. Saya nak mendatangkan sisi ayat itu kita faham. Baik. Apabila golongan Yahudi dengan Nasara itu sekedar.
golongan ini dia dah tahu dah Nabi. Dia dah tahu dah Nabi yang akhir zaman yang akan diutuskan. Cumanya Nabi ini nama pun tahu dah. Nama dia Ahmad dalam kitab Taurat. Kita Injil, kita Injil. Ada semua Ahmad. Dan telah dipesan oleh Nabi Isa. Dan mereka hanya menunggu dia. Sebab itu mereka mengambil posisi dia di mana? Di Madinah. Sebahagiannya. Sama ada yang tahu Nabi ini bukan Bani Israel, ataupun dah belum tahu, itu kemungkinan setengah yang cerdik betul-betul di kalangan ahli kitab. Saya tak pasti. Sama ada orang memang dah tahu awal-awal Nabi ini bukan daripada kalangan Bani Israel, ataupun dia tak tahu. Okey. Ya ahli kitab, qad ja'akum rasuluna. Ya ahli kitab. Ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna. Telah datang kepada kami rasuluna, rasul kami. Rasuluna itu nabi kita. Yubayyinu lakum. Yubayyinu lakum, yang akan memberi penerangan pada kamu. Maknanya tentang ayat-ayat kami. Ala fatratin minal rusuli. Ala fatwat ini di atas sekian lama terutusnya kerasulan. Maka di situ ditanya Salman Al-Farisi di antara Isa dengan apa dia Nabi berapa utuh 600 tahun 600 tahun hampir 600 tahun ada sini ada di situ dibayar lakukan ala fatrah ini dah khilaf ulama. Ada ulama kata tak dia azab, ada ulama kata kena azab sebab manusia boleh berfikir sebenarnya Tuhan ni. Dan ada sebagian ulama, maksud saya bawa keseruan kepada Allah. Sebab apa dia hidup kita ni bukan ending lah sini kan. Keseruan kepada Allah. Itu lagi sedap. Hakikat keseruan kepada Allah. Sebab apa? Allah suka. Wallahu a'lam, Allah suka. Sebab itu Imam Malik kata Wallahu a'lam. Separuh ilmu. Baik. Yubayyinu lakum ala fatwatin minal rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Dia itu alasan. Ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Yahudi cerdik. Kata ma ja'ana, tidak ada, tak datang kepada kami. Maknanya Nabi lah. Ma ja'ana min basyir, orang yang memberi kita gembira tentang syurga ni. Wala nadhir, dan memberi berita ancaman tentang neraka. Ini Nabi kata, ini Tuhan kata, ada tak ni pada ja'akum rasuluna. Itu dalam surah Maidah. Benda ni Al-Quran macam tu. Dia macam petik-petik. Jadi ayat. Boleh tak? Sekarang ni bila itu makna itu riba qauman baru riba abahuhum wa hum ghafilun. Baik. Laqad haqqal qawlu ala wa ja'alna min bayni aydihim ni kita tunggu dulu. Kita tunggu hari lain saya masuk sekali. Apakah kesinambungan ayat ini sebenar? Saya akan minta masuk asal ayat wa ja'alna min bayni aydihim. Yang kedua insya-Allah saya akan usaha beritahu macam mana ayat yang menggunakan untuk berubahlah untuk pada diri. Apakah hukum syarak di dalam kita mendaikutkan ayat ini kepada mana dia? Mana untuk orang Jawa tak nampak? Mana kesinambungan ayat? Mana titik dia? Kita boleh beri penerangan di situ. Baik. Laqad haqqal last kali. Laqad haqqal qawlu ala ashabihi fa hum la yu'minun. Oleh kerana tegar mereka, tegar di masyarakat jahiliah dan Mekah ni dengan kehidupan sahiliah, dengan kehidupan duniawi yang terlalu dahsyat. Saya katakan kan, sekali Abu Sufyan pergi berniaga, balik berapa? 350 juta. Iaitu 50,000 dirham. Satu dirham sekarang bukan dalam tinggilah, 800 sekarang satu dirham. Sebab dia satu dirham bermakna 4 ke 5, 4 gram setengah lebih kurang itu. Sebab satu dirham ni saya pun kambing. Kali dah 50,000. Jadi dia orang dunia gila-gila punya. Saya kena punya. Duit tidak ada masalah. Orang dia kaya. Sekarang tak kaya, sebab kita tak lagu. Cuma haji tak ada, cuma orang. Dan saya tak dapat pergi. Alhamdulillah. Tuan, saya amat gembira sebab duit kita
saya duduk dengan saya Beijing. Saya kata duit saya duduk dengan Allah. Kan? Allah tak akan sia-siakan. Paling tidak pun, kalau tak dapat suruh pergi pun, ini kata alhamdulillah, niat lebih baik daripada kita buat. Kita buat tahu betul tidak, ada yang sikit-sikit. InsyaAllah dah sing lah. Dapat haqqal qaul wajah azab, maknanya sesungguhnya telah letak dah, telah tercatat dah. Ala aktsarihim, kata sebahagian besar daripada mereka kaum berduka, fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kita apa? Kata aku, Allah 12 tahun dah Mekah, 12 tahun dah Mekah. Segelintir kecil saja, tapi inilah orang yang lasak, pemandu iman. Sahabat yang memeluk agama Islam di Mekah tak sama dengan sahabat yang memeluk agama Islam di Madinah. Dahsyat. Itu beza iman. Hum darajatun 'inda Allah. Mereka ni berbagai darajat di sisi Allah. Sebab ini. Tapi kita pun tetap kita berhemat. Kita nanti akhir zaman mereka. Dahsyat. Kita apa macam dia nak basah hati melawan. Wah juga apa lagi? Cukup sebab esok. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa Al-Qur'an al-Hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Ini ayat cukup kenyang kan. Daripada sedang orang tak nak juga nanti mau ayat. Alhamdulillah. Kalau ada dengan yang boleh seminit, bukan seminit boleh. Boleh kan? Dalam ayat itu 5 tahun lama. Ya. Pasal apa nak menjadikan pengguna wafil, beri gambaran masyarakat tu. Kenapa tak gunakan jahil? Jahil. Baik, kalau wafil ni nak mengatakan tonta tak kenal. Tonta jahil. Ada tonta tak tahu. Wafil lalai, maksudnya lalai. Lalai ni maknanya langsung. Maksudnya kalau kita terlupa, terlalai, air di atas dapur gas sampai kering, itu tak ingat langsung, tak kenal langsung. Kalau kenal pun kenal apa, tetapi kenal dengan menyebutkan Allah. Kenal Allah. Saya cakap betul tak? Mereka kenal Allah. Sebab lidah dia orang tu Allah. Dia dalam bersumpah benar, walaupun Kaabah, demi Tuhan Kaabah, tetapi bersama Tuhan Kaabah itu halal. Dia Tuhan Kaabah, tapi dia nak pergi hajat, dia nak minta doa dengan setiap berhala-berhala yang mempunyai kursi. Itu tak. Maksudnya dia lalai. Saya tak maksudnya tak tahu sebetulnya apa yang Nabi Ibrahim bawa, iaitu mentauhidkan Allah. Itu dia bila dia wafil. Betul. Sebelum jahil. Okey, kenapa dia tak sebut jahil? Jahil ni tahu, tetapi tak tahu, buat tak tahu. Sebab itu dia panggil Abu Jahal. Sebab dia buat saudara Nabi, dia tahu sangat apa yang Nabi suruh sampaikan, tetapi dia tak nak. Dan jahil ni kita buat sesuatu yang mana kita patut tahu. Macam ni. Kita sekarang, saya datang, tiba-tiba saya datang dengan pakai baju Melayu ini terbalik. Sengaja. Jahil ingat ke tak tahu? Tak sengaja tahu kan? Okey, baik. Budak umur 3 tahun pakai baju terbalik. Jahil ke dia? Jahil orang tak tahu, tak kerti lagi. Kita ni macam pakai baju terbalik. Ya ni, itu baru kena kata jahilnya. Kerana kita patut tahu daripada umur ni yang mana kita pakai macam ni. Itulah mujahalah. Dia patut tahu dah. Nampak tak sedara dia bawa ni begitu tepat sekali. Hatta tu Abu Jahal. Abu Talib pula malu muka. Kenapa? Dia pun kita tak nak kita mempertahankan pendirian kita, bukan kerana agama,
aku dengan agama anak buah aku. Ya. Abu Lahab. Abu Lahab dua. Abu bin Hisham ya, Abu bin Hisham. Itu dulu orang saya. Tak ada Abi Lahab. Cuma saya tidak pastikan adakah Abu Lahab dengan Abu Jahal ini individu yang sama ataupun individu berbeda. Tapi Abu Jahal ini sendiri namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Nanti saya tak boleh. Maksudnya saya buat kepastian boleh. Abu Jahal dengan Abu Lahab. Boleh? Maksudnya bukan Nabi Allah kata faham jahil enggak. Wafid terus. Nama terus. Baik, yang terakhir sekali saya beri peringatan untuk diri saya lah, terutamanya saya betul-betul juga kan Dr. Sven Malay masa dulu kat sekolah lagi. Ialah bukan senang untuk nak bercakap di sini ya. Dah dapat daripada jari kan. Ada beberapa individu bahkan ditangguh juga daripada menyampaikan dalam apa semua. Dia konsep macam tuan-tuan, benda yang disampaikan itu benda yang sama, tetapi cuba kupaskan. Ini katakan Quran kan, banyak lagi sama-sama yang begitu halus lagi kan, tetapi kena ada disiplin tuan, disiplin ilmu lagi kan. Ada nak menguraikan Al-Quran, ada disiplin. Tak ada disiplin ni ibarat macam bawa kapal terbang ikut dah, pasti jatuh. Satu di Penang, satu di Selangor. Dan jangan sesekali kita belajar pada tahap asas kita set learning. Kita belajar sendiri. Apa kita bertadah dengan orang yang patut kita belajar. Habis. Memang kita minat, tetapi dia akan menjurus kepada satu fahaman disiplin ilmu yang akan tersasar daripada ulama-ulama terdahulu bawa. Kenapa macam tu? Saya dah tahu dah belajar ini disiplin. So kita tahu kita mana perlu kita tunjuk, sukatan mana yang perlu kita bagi kepada umum, berbahasa mana yang kita boleh buka kepada umum, buka kepada orang yang belajar, gitu. Bukan dia ajaran yang sesat pun, dia menyediakan hatta disiplin bahasa Arab sendiri kan. Saya tak tahu itu dia kau mana tu. Itu ingat kan tak orang yang akidah mana. Tak kata Tuhan dua. Jadi dia mana tu. Dan saya sendiri kata, kan saya kata, Quran itu pelihara makna dia kan. Silap makna dia. Nah saya diri saya aja. Allah akan hantar hamba. Amanah ilmu sangat. Tanggungjawab. Silap baca, kufras. Silap mana diri kita sampaikan syarahan ataupun keterangan yang salah pun ada orang. Tu ni, tu. Ada, akan ada. Tapi kalau lebih-lebih lagi, kalau menerjemahkan menguraikan, memang jelas. Selalu coba sana mulai. Jadi kena refresh balik disiplin ilmu dulu. Untuk nak sentuh ayat Al-Quran ni, kita mana pada asas, kita mana pada pertengahan, kita mana pada tinggi. Itu dia. Ada tidak tafsir mana yang mengeluarkan tafsir hadis ni, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ni, dan tafsir mana yang mengeluarkan dalam sudut bahasa dia. Ada lengkap lah semuanya, cuma malas je. Kau yang uyu, lepas tu nak senang, aku faham sedikit, aku bijak juga. Dalam sekali reject, Tuhan reject lah. Hati-hati. Saya berpesan untuk diri saya sendiri juga. Alhamdulillah dengan ISBN tu, alhamdulillah walaupun dalam bentuk senja-senja macam ni pun, alhamdulillah, tapi Allah terima, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi saya akan ada dulu 5 ayat kedua, ayat minggu hadapan kalau tidak ada masalah
entah apa, kita akan memberikan bacaan min baini aydihim saddan min khalfihim saddan la yushrikunahum wa hum la yubsirun. Dan satu lagi saya akan beri tahqiq betul-betul apa dia, individu macam mana nama Abu Darda dengan Abu Jahal. InsyaAllah ada das sebenarnya, cuma saya tak petik, tak ada masa. InsyaAllah. Jadi setakat ini dah dulu. Oh ya. Waktu kerja aku masuk jannah. Macam mana baiknya ini? Baik, dalam sudut ada. Nanti saya ukurkan dalam sudut macam mana nak guna ayat untuk beribadat, macam mana nak guna ayat untuk berlindung diri, mana dalil. Jangan ikut darah juga. Untuk ayat perwana baik saya. Apa dia? Kopi Bismillah kan. Mana? Kalau salam kau lah yang boleh baik. Itu macam mana? Itu. Cantiklah kita guna tadabbur, kita memaham ayat, konsep ayat kita memaham betul-betul, maka kita tafaul itu kita ambil berkah dengan ayat ini. Maka Allah akan selamatkan kita. Memang surah Yasin ada. Nanti insyaAllah kita akan sama-sama ayat ini. Tapi yang penting sampaikan betul-betul mesej ayat ini. Waja'alna min baini aydihim, ini berkait mula-mula dengan penduduk Mekah. Bukan yang duduk di depan rumah. Kan? Bukan. Kita gambarkan dulu. Saya dah masuk sikit, harap tuan-tuan ingat. Dan kita akan sambung pada nanti kita lewat ini. InsyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah. Kuli kauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.